Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat bersama di dalam majlis ilmu pada malam ini secara maya. Terlebih dahulu kami dari pihak Global Ihsan sendiri mengucapkan jazakallahu khairah kepada Datuk Dr. Abdul Basit ataupun Dr. Abu Anas di atas kesudian beliau dengan kepadatan jadual, namun alhamdulillah dapat bersama kita dalam slot kuliah global secara mingguan. Seperti visi dan misi pertubuhan Global Ihsan ini, iaitu menyebar dakwah di dalam kebajikan, Datuk sendiri juga terlibat secara langsung dalam penglibatan dan sumbangan beliau dalam bersama membantu Global Ihsan, terutamanya dalam projek pembinaan bangunan hospital di Ma'rib Yaman. Dan alhamdulillah kita telah capai target dana kita, iaitu sebanyak RM2 juta. 1 juta pertama telah kita salurkan pada bulan Februari, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan serahkan lagi baki 1 juta insya-Allah. Jazakumullahu khairah juga kepada para penyumbang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan soleh kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menikmati kuliah tadabbur surah Ali Imran bersama yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula dulu bagi pengurusi. Kita start dah tadi. Tak masuk lagi dah. Kita masuk bawa balik masjid. Ingat pasal on, ingat dah tak ada dah. Baik, kita start balik lah. Kita mukadimah balik tu dah. Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama di dalam majlis ilmu pada malam ini secara maya. Terlebih dahulu kami dari pihak Global Ihsan sendiri mengucapkan jazakallahu khairah kepada Datuk Dr. Abdul Basit ataupun Dr. Abu Anas di atas kesudian beliau dengan kepadatan jadual. Namun alhamdulillah dapat bersama kita dalam slot kuliah global secara mingguan. Seperti mana visi dan misi Global Ihsan, iaitu menyebar dakwah di dalam kebajikan. Datuk sendiri juga terlibat secara langsung dalam projek pembinaan bangunan hospital di Ma'rib Yaman, dan alhamdulillah kita telah capai target dana kita, iaitu sebanyak RM2 juta ringgit, dan akan diserahkan pada minggu ini. Dan pada fasa pertama kita telah serahkan 1 juta yang pertama pada bulan Februari yang lepas. Jazakumullahu khairah juga pada para penyumbang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan soleh kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menikmati kuliah tadabbur surah Ali Imran bersama yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit. Dipersilakan Datuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Reza dan semua muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 26 Syawal 1443 bersamaan dengan 27 Mei 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran adalah merupakan surah yang ketiga. Yang pertama ingat Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah diikuti dengan surah Ali Imran. Jadi muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita sepakati bahawa siri kuliah kita ini kita akan berpandukan sebuah kitab, nama dia Aisarut Tafasir. Kitab Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir. Ini kitab dia, Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir. Jadi siapa dia ada kitab ni boleh bukalah, kan? Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir. Kitab ini menarik sebab dia ringkas. Orang kata kena dengan masa yang kita ada. Kalau nak kira tafsir Quran ni pelbagai jenis ada. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang terlalu panjang pun ada. Sampai kata orang semua benda ada dalam tu, kecuali kita nak cari tafsir je tak jumpa sebab dia terlalu banyak perbahasan. Jadi kitab kita ni ringkas, Aisarut Tafasir ni kecil je. Kecil-kecil dia pun bila diterjemahkan, kalau baca terjemahan jadi besar, banyak jilid juga. Ya, jadi banyak jilid. Kalau yang Arab ni 3 jilid. Yang Arab nama dia Aisarut Tafasir. Ni dia punya kitab 3 jilid. Bila dah jadi terjemahan entah berapa, 7-8 jilid ke berapa dia punya ni. Ni kulit dia macam ni. Aisarut Tafasir. Tapi dia tulis Al-Aisar, tafsir Quran Al-Aisar. Jadi para jemaah sekalian, surah Ali Imran yang kita nak baca ini, insya-Allah dalam kitab ni dia dah bagi dah berapa ayat, satu kuliah berapa ayat. Jadi memudahkan urusan kita lah. Kita tak payah fikir nak break setakat mana, nak pergi ke banyak mana. Jadi kita akan pergi mengikut susunan yang telah dibuat oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam tafsir Aisarut Tafasir. Jadi untuk para jemaah sekalian, ayat kita ni kita akan baca ayat yang pertama sehingga ayat 6. Ayat pertama sehingga ayat 6, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan juga huraian-huraian ringkas. Dia ada penjelasan, dia panggil mufradat al-kalimah, syarhul kalimah. Kemudian kita pergi kepada huraian makna ayat dan juga ada pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini. Jadi oleh kerana kita belajar malam ni sedap sikit kan, tak ada waktu, tak habis pukul 10, kita pergi pukul 12 malam baru habis kita punya huraian. Nah, kalau waktu subuh tu sibuk, orang nak pergi kerja lah, nak pergi macam-macam dia punya masyakkah. Jadi kita di sini tidak susah. Jadi bagi jemaah yang nak dapatkan tafsir, bolehlah hubungi dengan pihak lokal. Mereka akan hatal kitab-kitab ni. Oh, dia kata besar Ustaz, kita nak baca sikit je. Jadi kitab Quran ni tak rugi tuan-tuan ada di rumah. Kita baca je, kita tatap hari-hari. Kita baca, tadabbur, belajar. Kurang-kurang pun dalam almari kita, selain daripada ada pinggan mangkuk, ada juga dia punya ruang kitab. Kita kata tak apalah kalau tak baca semua pun, sekurang-kurangnya himmah. Semangat kitab tu ada di rumah, kita rasa kita lebih semangat, insya-Allah. Baik, untuk mengambil berkat kita akan baca dulu ayat. Kemudian kita pergi kepada huraiannya.
tuan-tuan dan puan-puan yang ada Quran, mungkin belum ada kitab ni, tak apalah. Sebab ini kali pertama yang ada Quran, buka Quran, yang ada terjemahan. Kalau yang ikut kuliah pagi-pagi kita kuliah tafsir pimpinan pun boleh buka. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Itu ayat yang kita baca, iaitulah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah yang ketiga dalam susunan Al-Quran. Ayat dia 200 ayat. Dia punya ayat 200. Dan kita kena ingat, surah Ali Imran ini surah Madaniyah. Bila kata surah Madaniyah, maknanya surah yang diturunkan di Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah, maka dia akan banyak di sini perbincangan tentang Ahlul Kitab dan juga hukum hakam. Sebab waktu kita Mekah, kita tak balas banyak dengan Ahlul Kitab ni. Dia belum mari lagi. Yang adanya Quraisy, adanya geng-geng Abu Jahal tu ya. Baik. Dalam kitab Aisyah ni ringkas, tapi anda rasa para jemaah yang suka belajar sudah tentu dia akan nak maklumat lebih detail kan, walaupun secara ringkas, maka kita akan detailkan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, nama surah. Kenapa nama dia nama Ali Imran? Sebab nama Ali Imran kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah ini cerita Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran. Dan juga beberapa kelebihan mereka disebut dalam ini. Wa an Nawas bin Sam'an, seorang sahabat nama dia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah. Akan datang Quran dibawa Quran pada hari kiamat nanti, wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi, beserta dengan orang-orang yang beramal dengan Quran. Siapa dia beramal dengan Quran, dia ikut Quran sekali. Sebab itulah kita kata Al-Quranu, kata pemandu kita Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Surah yang duduk depan sekali, surah Baqarah dan surah Ali Imran. Hadis ini rawahu Muslim, hadis sahih. Dan dinamakan juga surah Ali Imran dengan Baqarah, nama dia Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini, dua surah yang bersinar, yang bercahaya. Dua surah yang bersinar ataupun surah yang bercahaya. Kenapa? Sebab apa nama yang bercahaya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'uz Zahrawaini. Nabi kata bacalah dua surah yang menerangi, yang bercahaya, yang bersinar. Apa dia yang bersinar itu? Al-Baqarah. Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu dia panggil surah yang bercahaya. Surah yang bercahaya. Hadis ini juga rawahu Muslim. Itu dari sudut tasmiyatus surah, nama surah. Adapun dari sudut fadailus surah, kelebihan surah dan ciri-ciri keistimewaannya, iaitulah dua surah ini akan menjadi peguam yang berhujah bagi pihak orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Umamah lagi radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Bacalah kamu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Quran, Quran beri syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini. Bacalah dua surah yang bercahaya ini. Siapa surah itu? Ali Imran, Al-Baqarah wa Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Dua surah ini akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani. Dua peneduh macam awan. Awan yang meneduhkan. Dua yang meneduhkan. Menarik. Nanti dia akan teduhkan orang-orang yang ikut dia. Ka'annahuma firqan min tayrin sawafin, ataupun dia ni macam satu kumpulan burung. Kumpulan burung. Tuhajjani an ashabihima, yang berhujah. Yang berhujah membela orang-orang yang membaca dua surah ini dan beramal dengannya. Ingat, bukan sekat baca saja, beramal dengan dua surah ni. Kalau sekat baca saja, belum menepati dia punya SOP yang dikehendaki. Hadis ini juga dalam Muslim seperti yang telah kita sebut di awal tadi. Baiklah, banyak lagi hadis-hadis yang lebih surang yang sama juga. Maka ayat ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Adapun maqasidus surah, kelebihan-kelebihan lain itu kita tak baca pada kali ini sebab kita ambil pendekatan berbeza sikit daripada kuliah pagi kita tu. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada makna ayat. Alif lam bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala puji bagi Allah, Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim. Alif lam mim. Alif lam mim itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Tak ada makna. Sebab itulah ulama tafsir dia tulis Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Allah Ta'ala yang tahu maksud dia. Apa dia alif lam mim? Allah Ta'ala baru tahu. Tapi kalau puak-puak batiniah, hati-hati. Mereka tafsir alif lam mim ni macam-macam. Bahkan sampai mereka bismillah itu masuk dalam kain orang pun dia masuk. Dia punya tafsir. Jadi puak batin ni dia mengaji Quran tapi hidup main benda-benda yang set, benda-benda yang jantina manusia. Kita kata ini ulama biologi ke apa benda yang sepatutnya bukannya tafsir Quran. Jadi alif lam mim ni dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf dibaca satu-satu. Alif, lam, mim. Tapi dia tulis bersambung. Tulisnya bersambung, dibaca satu-satu. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Jadi kalau nanti di akhir perbincangan kita akan buka ruang untuk bertanya. Mungkin kita boleh berjelaskan lagi apa yang kita nak jelas ini, insya-Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Apa dia sifat Allah? Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah Ta'ala itu hidup, dia terus-menerus dia menguruskan makhluknya. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian yang panjang-panjang, lebih dahulu kita nak tengok, saya tak ambil lah penjelasan kata itu panjang sangat.
kita ambil satu dua aja, kan? Alif lam mim dah jelas. Kalimah Allah. Allah adalah zat yang disembah secara hak. Allah iaitu al-ma'budu bihaqqin, zat yang disembah secara benar. Banyak lagi yang sembahan lain, tapi itu tidak benar. Semua tu dia panggil karut lah ke, yang direka-reka oleh manusia, kita mengatakan itu tak jadi. Itu kalau kata Allah. La ilaha illahu, ai tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dipuja selain daripada dia. Al-Hayyu. Nanti mungkin dalam tuan-tuan boleh belajar dalam ilmu Asmaul Husna, nama-nama Allah Taala. Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya yang maha hidup. Yang maha hidup, Zul Hayah al-mustalzimatu lil iradah. Maknanya dengan kehidupan yang menunjukkan adanya kehendak. Allah Taala sifat dia iradah, qudrah, iradah, hayyun. Dan berpengetahuan, al-ilmu, pendengaran, as-sam'u, penglihatan, al-basar, dan kekuasaan, al-qudrah. Kemudian al-qayyum, iaitu yang terus-menerus mengurusi semua makhluk, itu makna qayyum, yang menguruskan makhluknya dengan pemeliharaan, pengawasan, dan penjagaan. Sebab itu dikata al-qayyum, qayyimus sama. Dalam doa Nabi pada waktu malam, qayyimus samawati wal ardh. Allah Taala yang mengurus, yang mengatur. Qayyimus samawati wal ardh. Al-kitab di sini dengan mana Al-Quran. Tuan-tuan yang ada kitab tu tengok, dia tulis kitab tak ada alif. Mungkin kita dah mula belajar bahasa Arab ni, kalau kita nak tahu kitab, kita tulis ada alif. Kitabun, panjang kan? Tapi di sini nazzala alaikal kitab, baca panjang, tulis pendek. Baca panjang tapi tulis dia tak ada alif. Itu dia panggil kitab Quran. Kitab hidayah. Tapi kalau kitab ada alif, itu dia panggil kitab amali. Macam dalam ayat Quran, likulli ajalin kitab. Bagi setiap ajal tu, bagi setiap ajal ada tempoh dia. Mana kitab tu mana tempoh. Orang ni akan mati bila dia punya tarikh. Itu dipanggil kitab, ada alif. Bil haqi, yakni berisi kebenaran. Sebab semua yang terkandung dalam Quran pasti benar dari sisi apapun dan tidak ada kebatilan sama sekali. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqa yakni kitab-kitab membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Makna Quran ini dia membenarkan kitab terdahulu. Kalau orang Yahudi mengaku ada kitab Taurat daripada Allah, kita tengok. Kalau bercanggah dengan Quran, kita kata lah, itu bukan. Itu rekaan kamu. Kamu reka sendiri, tak jadi. Al-Quran tidak menyelisihi dan membatalkannya, tapi dengan syarat yang betul lah, yang sungguh. Kalau tak betul tak jadi. Kalau tak betul dia panggil tidak benar. Mana At-Taurah, kitab Taurat, Al-Injil dan Al-Furqan. Al-Furqan sesuatu yang diguna oleh Allah Taala untuk membezakan antara hak dan batil, berupa hujah-hujah daripada Al-Quran, mukjizat ketuhanan, akal manusia yang cemerlang, yang tidak boleh dikalahkan oleh pemikiran yang bersumberkan daripada taklid, jumuk dan hawa nafsu. Itu makna Furqan, maknanya memisahkan antara hak dengan batil. Yusawwirukum fil arham, yakni at-taswir artinya membentuk sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sedangkan al-arham adalah bentuk jamak dari kata rahim yang berarti tempat janin, tempat peranakan. Itu dia panggil mufradatul kalimah. Jadi kalau tuan-tuan lah, ni pengalaman belajar dulu. Dulu waktu saya belajar di Madinah, kitab ni teks ni muqarrar, kita kena hafal satu-satu. Tapi bukan semualah. Dia panggil muqarrar surah-surah tertentu. Jadi kalau kita rasa nak menghayati betul-betul, kita kena hafal lah setiap minggu beberapa kalimah yang ada. Dalam kalimah yang kita belajar ni tak banyak pun. Alif lam mim, Allah, ni ada 1 2 ada 4 5 kalimah, jadi kita ambil nota, kita buat, kita hafal kalimah ni. Insya-Allah nanti kita baca pula ayat, kita terasa kepahaman, kemanisan dia sebab kita dah faham makna dia. Baik para jemaah sekalian, kita kena ingat dalam kitab ni kata dari permulaan awal surah ini sehingga ayat ke-83. Dari awal surah ini sehingga ayat 83. Banyak tu. Awal surah sehingga ayat 83.
turun berkenaan dengan peristiwa kedatangan delegasi kaum Nasrani dari Najran. Najran ni sekarang ni duduk dalam negara Arab Saudi. Dulu dia sebelah Yaman, Najran. Dekatlah sempadan dia sekarang ni. Pada tahun 9 Hijrah, dia panggil tahun delegasi. Tahun 9 Hijrah tu banyak wufud, rombongan-rombongan yang datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kita akan bincang tentang kedudukan puak-puak Nasrani tentang Nabi Isa AS sebanyak 83 ayat. Daripada ayat yang pertama sampai ayat 83, perbincangannya tentang apa? Tentang kedatangan delegasi Nasrani daripada Najran pada tahun yang ke-9. Baik, para jemaah sekalian. Kita pergi kepada makna ayat secara umum. Makna ayat secara umum. Sebelum kita pergi pada satu-satu ayat, kan? Kita pada satu-satu ayat, kita ada 6 ayat je. Tidak banyak pun dalam perbincangan kita ni, insya-Allah. Jadi kita baca kitab supaya tuan-tuan tak payah menulis banyak. Yang belum ada kitab boleh beli, kan? Kalau tanya kitab mana, cari kitab ni. Tafsir Al-Aisar. Rasanya banyak di sahabat-sahabat kita boleh beri panduan. Yang pembekal kitab tu boleh tulis dekat apa ni? Dekat komen Facebook tu. Siapa nak kitab, selalu hubungi saudara yang menyediakan kitab ni. Saya tak tahu siapa yang ada di situ. Mereka boleh iklankan. Sebab untuk para jemaah kita dapatkan kitab, orang panggil lebih comel ada kitab. Ana lebih suka mengaji berkitab. Sebab tu kebanyakan kuliah saya semuanya kitab. Kecuali kuliah tafsir pagi itu pun ada kitab, iaitu kitab Pimpinan Ar-Rahman. Tapi huraiannya terpaksalah kita kena ambil daripada pelbagai tafsir untuk melengkapkan perbahasan dan perbincangan kita. Kalau tidak jadi satu je, tak lengkap. Kita pergi kepada makna al-ayah. Makna al-ayat, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan beberapa sanad yang sahih bahawa delegasi Najran, Yahudi Najran ni, tengok bawah ni, dia kata delegasi Najran, kedatangan delegasi ini terjadi pada tahun 9 Hijrah yang terkena dengan Am Al-Wufud, tahun kedatangan rombongan bertemu Nabi. Banyak kumpulan yang datang. Kerana itu akhir surah Ali Imran ini terlebih dahulu turun daripada permulaannya. Akhir turun sebelum permulaan. Kerana akhir surah ini turun pada perang Uhud yang terjadi pada tahun yang ketiga. Jadi dia turun yang akhirnya cerita perang Uhud. Di awalnya tentang Yahudi, tentang Nasara Najran. Maka Nasara jamu ta'akhir, datang pada tahun yang ke-9. Baik para jemaah sekalian, kedatangan delegasi Najran yang berjumlah 60 orang, termasuk dalamnya para pembesar daripada ahli-ahli majlis syura. Kita kata ahli senat dia, ahli-ahli parlimen Najran datang untuk jumpa dengan Nabi SAW. Mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk memperdebatkan dengan Nabi tentang persoalan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Mereka ingin menetapkan ketuhanan Isa. Mereka ingin menetapkan ketuhanan Isa alaihissalam dengan anggapan hujah yang salah. Mana dia bawa dengan hujah yang salah. Tapi dia nak jadikan Isa sebagai Tuhan. Maka Allah SWT menurunkan 80 ayat lebih dari awal surah ini sampai ayat 83. Akan kita dengar nanti satu persatu insya-Allah. Tujuannya adalah untuk menolak kebohongan mereka dan mematahkan hujah mereka. Allah Ta'ala nak batalkan hujah puak-puak Nasara, puak Kristiani dengan ayat-ayat Quran ini. Bagi orang yang menghayati ayat-ayat awal surah ini, akan mendapatkan hujah-hujah tersebut secara jelas
dalam susunan ayat-ayatnya. Mana kita akan, mana ayat Quran sangat jelas. Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang pertama tadi, Alif Lam Mim. Maknanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Dia yang hidup, kekal hidup, lagi terus-menerus menguruskan makhluknya. Itu dipanggil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana itu Allah Ta'ala menolak penyembahan kepada Al-Isa. Allah kata, aku je Tuhan. Yang kamu pergi cari Isa, pergi cari orang tu, cari orang ni tu, apa kerja pokok kamu ni? Jadi kita kata, mu jangan duduk nak memperbanyakkan lagi Tuhan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak menjadi Tuhan hanya satu. Siapa dia? Nabi Isa. Allah Azza wa Jalla, bukannya Nabi, bukan Nabi Isa. Yang berhak disembah, maaf, kita ulang balik ayat kita. Yang berhak disembah, dipuja dan dipuji hanyalah Allah Azza wa Jalla, bukannya Nabi Isa. Jadi kamu ni salah tempat. Salah pilih orang. Sebab apa? Pergi cari Isa. Lalu Allah mengatakan, dia siapa dia? Allah tu yang berhak disembah ni bersifat dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu yakni yang maha hidup. Yang Al-Qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Di sini Allah menegaskan alasannya kenapa hanya Dia yang berhak mendapat penghambaan. Maknanya Allah saja yang layak untuk kita sembah dan kita puja, bukan yang lain. Iaitulah kerana Allah Ta'ala maha hidup sejak zaman azali lagi selama-lamanya. Segala yang hidup selain daripada Dia berasal dari tidak ada dan diikuti dengan ketidakadaan fana pula lepas pada itu. Mana makhluk lain itu asalnya tak ada, wujud sekejap, hilang balik. Tapi Allah Ta'ala yang wujud secara azali berkekalan. Maka Dia saja yang layak disembah. Kerana itu tidak ada yang berhak menjadi Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam contohnya, dia berasal daripada tidak ada. Nabi Isa tidak ada. Dan berakhir dengan fana. Dia juga akan mati. Cuma sekarang, bagi kita, pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita mengatakan Nabi Isa AS tidak mati. Cuma diangkat ke langit pada saat orang-orang nak membunuh Nabi Isa AS. Itu akidah kita. Dan dia akan turun balik. Kita dah bincang panjang dalam alamat kiamat dulu. Nabi Isa akan turun balik di akhir zaman dan dia akan bunuh Dajjal. Itu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Nuzul Isa bin Maryam, dia dibunuhnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj Ma'juj dan keluarnya Dukhan. Dukhan itu asap. InsyaAllah cerita asap ni tuan-tuan boleh dengar dalam tafsir kita sekarang ni. Pada waktu pagi kita sedang berada di surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Asap tu bila? Tunggu. Besok. InsyaAllah. Maka Nabi Isa, ia berasal dari tidak ada dan berakhir dengan fana. Bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan yang disembah? Sedangkan dia sendiri pun akan fana. Itu hidup juga Nabi Isa. Adapun Tuhan kamu, yang kamu duk ukir sendiri dengan patung yang tak berkelip mata tu, tak? Orang Kelantan kata kecek pun tak kecek mana tak bercakap. Jangan duk main. Tak bercakap ni, tiba-tiba boleh je dia ditabalkan jadi tu. Kita kata lagi tak ada. Maka Tuhan yang berhak disembah siapa? Al-Qayyum. Yang mengurus semua makhluk dengan cara pemeliharaan, pengawasan, penjagaan dan memberi rezeki. Jadi kerja Allah Ta'ala tu, dia adakan makhluk dan dia sediakan bajet untuk mereka. Dia sediakan bajet untuk mereka. Jadi tak bimbang. Siapa dia mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, kita yakin Allah Ta'ala akan beri. Sementara selain daripada Allah,
Tidak memiliki semuanya itu. Lain daripada Allah Ta'ala tak milik. Tetapi ia adalah makhluk yang diberi rezeki. Rezeki dia pun Tuhan yang bagi. Kerana itu bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan yang nak diperbandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia jadi Tuhan? Dia sendiri pun Allah Ta'ala yang ciptakan, Allah yang bagi dia rezeki. Jadi tak mungkin satu benda yang lemah nak jadi Tuhan. Jangan. Salah satu bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla, salah satu daripada bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang kita baca ni, kan? Tengok ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan dia juga menurunkan Taurah dan Injil. Allah Ta'ala. Maka kita tengok ayat ni. Jadi salah satu daripada bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan Alkitab, iaitulah Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi kebenaran. Al-Quran ni tak ada benda yang fakta yang salah. Ana dah cerita banyak kali dah kepada para jemaah sekalian. Mungkin ada yang dah dengar, ada yang belum dengar. Yang belum dengar kita perdengarkan, yang dah dengar boleh ulang lagi balik. Iaitulah kisah bagaimana seorang pengkaji, nama dia Gary Miller, yang telah diupah oleh kerajaan dia supaya mencari di mana kelemahan Quran. Nak cari Quran tu lemah di mana. Dia kaji Quran, kaji bahasa, kaji fakta, kaji. Akhir sekali dia menulis sebuah kitab, The Amazing Quran, Quran yang cukup menakjubkan. Maknanya dia beriman. Sebab itulah orang-orang jahiliah dulu, awal-awal lagi dia sekat, tak mau dengar Quran, tak mau bincang tentang Quran. Sebab dia bimbang, dia orang tu fusaha, bulagha, orang yang mempunyai kefasihan, ahli-ahli balaghah, bila dia dengar bahasa Quran, ini bukan bahasa syuara, ini bukan bahasa sastra Arab, ini bukan bahasa orang badui, orang kampung, ini bahasa entah mari daripada mana. Maknanya mereka mudah koyak. Istilah orang muda sekarang ni, mereka mudah koyak bila dia dengar fakta-fakta Al-Quran yang begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan, dia jadi mudah koyak. Maka Allah kata, dalam Quran ini tidak ada, semuanya berisi kebenaran dan tidak sedikit pun terdapat kebatilan dalamnya. Semua ayat Quran menegaskan ketuhanan Allah dan menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Termasuklah Isa alaihissalam. Maka mana mungkin Al-Masih, Nabi Isa menjadi Tuhan selain Allah? Atau dialah Allah? Atau dia anak Allah? Sebagaimana anggapan kaum Nasrani Najran yang lain. Seperti kaum Nasrani Yunani, Romawi dan lain-lain. Yang pentingnya puak-puak kafir yang mentaklihkan, yang mengatakan Isa itu ada unsur ketuhanan, kita condemn semua sekali, kita kata semua itu tak jadi kijab belaka. Semua itu tak jadi kijab belaka sebab tidak ada makhluk lain yang berhak selain daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian. Allah SWT menurunkan Alkitab ini untuk mendukung kebenaran kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Tidak ada yang berbeza, yang berlawan dengan Quran. Tak ada yang kontradiksi. Maknanya tak ada yang bercanggah dengan Quran. Cuma berbeza dari sudut beberapa hukum perundangan itu berlaku. Kerana itu Nabi sebut, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi-nabi diibarat seperti adik-beradik tiri. Bapa sama, mak lain-lain. Itu ibarat kata. Apa maksud? Maknanya kita ni satu je. Semua agama ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud berbeza ibu? Berbeza ibu itu maksudnya berbeza dari sudut perundangan. Ada sedikit perbezaan. Mungkin tak haram bagi kaum zaman dulu, tapi tidak bagi kita. Seperti makan harta ghanimah, harta rampasan perang. Orang dulu tak boleh. Bila dia pergi berperang, kalau menang, dia ambil barang-barang ditimbun, ambil api bakar. Habis. Ataupun api turun bakar. Tapi zaman Nabi SAW, alhamdulillah, ghanimah dibahagi kepada para tentera
ramai di kalangan tentera-tentera Islam yang kaya di akhirnya walaupun susah di awalnya. Itu perbezaan. Kalau kita baca dari sudut kemasyarakatan pula, cerita-cerita Nabi dulu mandi telanjang dia. Bogeh boleh, tapi sebab kita ni jangan main, tak boleh. Kecuali tempat yang tersembunyi, baru kita kata boleh. Itu lain cerita. Baik, para jemaah sekalian, mari kita sambung. Tidak ada, maka mana mungkin Allah Ta'ala menurunkan kita untuk mendukung kebenaran kitab-kitab yang telah turun terdahulu. Tidak ada yang berbeza, yang kontradisi, yang bercanggah dengannya. Ini menunjukkan bahawa Alkitab, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Satu fakta. Satu lagi fakta, waktu zaman An-Nuzul. Waktu turun Quran itu bermula daripada bila? Bermula daripada Nabi terima wahyu yang pertama, Iqra, di Jabal Nur, di Gua Hira, sehinggalah hampir Nabi kita wafat, turun Quran. Maknanya dalam tempoh 22 tahun lebih, tidak ada maklumat fakta yang bercanggah. Itu menunjukkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata Quran ini bukan daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang cukup besar. Manakala Quran itu bukan mari daripada Allah, kita akan dapati percanggahan maklumat dan fakta yang cukup berat. Tapi oleh kerana dia mari daripada Allah, tidak ada sebarang percanggahan, tidak ada sebarang yang fakta yang bercanggah ataupun fakta yang tak belas. Mari daripada Allah. Macam mana kita? Baiklah. Ini menunjukkan bahawa kitab Al-Quran inilah wahyu dari Allah. Allah Ta'ala telah menurunkan sebelum Al-Quran ini kitab Taurah dan Injil. Wa anzalat Taurat wal Injil. Allah Ta'ala turun Taurat dan Injil sebelum daripada Quran. Sebelum Quran, kita sudah ada Taurah dan Injil. Allahu Akbar. Sebagai petunjuk bagi umat yang terdahulu. Petunjuk bagi umat yang terdahulu. Mana zaman dia. Bila mari Quran, tak boleh pakai lagi Taurat Injil. Benda dah tak belik. Allah Ta'ala juga menurunkan Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan di sini? Bila kata Al-Furqan, maknanya Quran. Istilah Al-Furqan sekalipun dikatakan untuk Al-Quran, kerana dia menjadi pembeza di antara hak dengan batil, antara petunjuk dan kesesatan, tapi istilah Furqan juga dikatakan untuk setiap perkara yang boleh membezakan di antara hak dengan batil. Itu makna Furqan. Macam hari perang Badar. Allah kata, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Hari yang pemisah di antara hak dengan batil. Abu Jahal pada malam perang Badar juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Allah, Muhammad ni telah bawa kepada kami perkara-perkara yang kami tak kenal. Dia telah memecah belahkan keluarga kami, pecah belahkan masyarakat kami. Maka ketika itu Nabi berdoa minta pertolongan Allah. Maka pada esok harinya Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah kata, aku telah beri pertolongan kepada kamu di Badar dalam keadaan kamu sedang hina, maknanya dalam keadaan lemah, 300 orang lebih. Abu Jahal ada 1000 tentera yang lengkap dengan senjata, mana lawan. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Furqan untuk membezakan antara yang hak dan batil dalam segala masalah yang membangunkan manusia. Maka jelaslah bahawa Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan yang mematikan, itu semua kuasa Allah Ta'ala. Yang maha hidup, Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Adapun selain daripada Allah adalah makhluk ciptaan, ia tidak berhak untuk dipertuhankan dan disembah, sekalipun ia dapat menyembuhkan orang sakit atau membuat bicara orang yang bisu. Maknanya kalau dia ni pandai sekalipun, orang bisu boleh bercakap, contohnya. Orang sakit boleh sembuh, atau menghidupkan orang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Macam Nabi Isa itulah. Nabi Isa AS ni di antaranya, dia boleh cakap dengan orang mati. Orang sakit dia boleh sembuh. Sebab tu Nabi Isa nama dia Al-Masih. Mana? Dia gosok je masah, orang sakit sembuh. Beza dengan Al-Masih Dajjal, itu dipanggil pengembara, orang yang berjalan atas muka bumi. Macam. Nanti kita bincanglah bila siapa Al-Masih. Perkataan Al-Masih itu nanti.
Semua kemampuan itu tidak membuatnya berhak menjadi Tuhan yang disembah. Sebagaimana Nabi Isa AS, kerana apa yang pernah dilakukan oleh beliau ketika menyembuhkan orang yang bisu dan orang yang kena penyakit sofak, dan orang yang menghidupkan orang yang sudah mati, itu merupakan kuasa Allah Ta'ala, dan izinnya yang diberikan kepada beliau sangat terhad. Setakat itu je. Berapa orang je Nabi Isa menghidupkan orang mati? Bukannya ramai. Bukan kata setiap orang mati mari jumpa Isa hidup balik semua. Jika tidak kerana itu, pastilah Nabi Isa AS tidak mampu melakukannya sedikit pun, sama seperti hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Sama dengan orang lain jugalah. Ketika delegasi Najran itu menolak hujah yang telah diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hujah pun telah tegak ke atas mereka, maka bila kita berhujah tegakkan kebenaran, mereka lawan juga, maka tegaslah, jelaslah kekafiran mereka pada saat itu. Karena itu Allah Ta'ala mengancam mereka dengan firman-Nya, ya, dalam surah ayat 4 yang kita baca ni, min qabla hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh seksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan seksa yang cukup berat. Itu dipanggil kronologi. Maknanya ayat ini datang, ayat 4 ni mari bila? Selepas Allah Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah. Bila ditegakkan hujah, mereka kerah kepala, berdegil, tak mau juga. Maka ketika itu barulah datang azab. Innal ladzina kafaru biayatillah lahum azabun syadid. Orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, bagi mereka azab. Dan Allah Ta'ala itu aziz, gagah perkasa, azun tiqam, boleh je mengambil balasan. Ini merupakan ancaman yang keras bagi siapa pun juga yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolak kebenaran kandungannya yang berisi ajakan untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan kewajipan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, setelah hukuman dijatuhkan, Allah Ta'ala nyatakan siapa dia. Siapa dia? Apakah sifat Allah yang kamu mesti beriman kepadanya, yang kamu mesti taat kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa ke sifat? Mari ayat yang ke-5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak tersembunyi pula di langit. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni ilmunya sangat. Tadi ayat yang 4 tadi, kuasa Allah. Ayat yang ke-5 ni menunjukkan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla yang sangat luas, yang tidak tersembunyi kepada sesiapa sekalipun, tak ada sembunyi. Bila tak ada sembunyi, kita kena ingatlah apa yang kita nak buat, waktu zahir ke, waktu tersembunyi ke, dalam cerah ke, dalam gelap ke, ada orang ke tak ada orang, bagi Allah Ta'ala sama sahaja. Apa dia sama? Sama saja, ilmu dia dapat mengesan, dapat mengetahui segala perkara. Jadi dengan itu, ayat ini sekaligus memberi peringatan kepada kita, jangan cuba berani, jangan cuba orang panggil, cuba nak melakukan maksiat, mungkar, sebab Allah Ta'ala tahu segala perkara. Sekiranya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, pastilah Allah mengetahuinya dan memberitahukannya. Kita dua ni ada partner, aku di langit, awak di bumi, contoh. Sekarang ni oleh kerana tidak ada. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menegaskan bahawa keperkasaannya tidak terkalahkan dan dia maha kuasa untuk menyeksa orang-orang yang kafir kepadanya. Satu. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bukti lain atas kebatilan ketuhanan Isa dengan firman-Nya ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Allah Ta'ala dia bentuk dalam rahim kita ni, kita tak nak kesan. Comel ke huduh, gelap ke cerah, laki-laki ke perempuan,
Ana tanya pakar-pakar yang duduk di bahagian apa ni bersalin ni, macam mana kita nak kesan benda-benda ni? Payah. Tak boleh juga. Kita tengok alat-alat yang ada pada kita, dia panggil ultrasound ke apa benda ni, itu semua tu agakkan. Dia panggil rajman bil ghaib. Kita scan, mari bulan ni kata, doktor kata mungkin anak awak ni perempuan ni. Waktu nak balik tu beli baju pink. Pink dah baju dia. Pergi bulan depan pula, macam laki-laki je, macam ada alat laki-laki ni. Beli baju biru pula. Nak kata apa? Kau duk main tukar baju ya kita ni. Lah doktor, bulan lepas kata perempuan, bulan ni kata laki-laki pula. Pergi bulan depan pula, boleh jadi 2 orang anak awak ni. Baju yang dia beli jangan tukar lah. 2-2 pakai. Kita kata apa? Tak boleh nak kesan. Allahu Akbar. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata, huwallazi yusawwirukum. Allah Ta'ala yang buat kamu daripada rahim makmu. Kita bukannya boleh buat, boleh kita pilih. Kita nak anak comel, nak huduh, nak macam-macam kita punya bentuk. Tak jadi. Tidak terkecuali Nabi Isa AS juga telah dibentuk oleh Allah dalam rahim maknya Maryam, walaupun tanpa bapa. Jadi jelas bahawa Isa termasuk orang yang dibentuk oleh Allah. Bagaimana mungkin beliau itu menjadi Tuhan bersama Allah atau sebagai anak Allah sebagaimana anggapan puak-puak Nasrani. Kerana itulah Allah Ta'ala menegaskan di sini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, keperkasaan yang tak terkalahkan dan kebijaksanaan yang tak mungkin salah merupakan tuntutan kebenaran atas ketuhanannya. Jadi kalau nak jadi Tuhan ni kena orang tak pernah salah dan semua yang dibuat itu berhikmah, barulah layak menjadi Tuhan. Ini kalau Tuhan sudah makan nak pergi ke tandas, kita kata Tuhan apa lagu tu? Waktu tak makan lapar apa ni kebuluran ataupun kena gastrik, kita kata mana ada Tuhan gastrik. Maka nak nampak sangat kelemahan manusia itu tak mungkin tidak melayakkan dia untuk menjadi Tuhan. Tapi peliknya manusia ni dia mudah percaya benda-benda pelik gitu. Ni Nabi Melayu belum menang mahkamah pula dah. Kita kata peliklah dunia nak kiamat ni. Nabi Melayu boleh menang mahkamah. Membatalkan pejabat agama tangkap dia. Kita kata ya Allah, macam-macam lah. Main dengan buat-buat undang-undang penjajah ni kita apa pening. Selagi umat Islam tak balik semula kepada ajaran Quran, kita akan jadi lagu ni lah. Baiklah, tidak ada yang membantah kebenaran itu kecuali orang yang pongah, orang yang tak betul. Dan tidak menolaknya kecuali orang yang engkar seperti yang dilakukan oleh delegasi Nasrani Najran, orang-orang kafir dan orang-orang yang kerah kepala yang meniru sikap mereka. Jadi kita jangan belajar daripada sikap puak-puak kafir yang kerah kepala ni. Kalau kita jadi macam ni juga, maka kita juga akan jadi orang yang tak tahu ke mana hala tuju yang kita nak jalankan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan ringkas kita kepada 6 ayat yang kita baca ini, iaitulah ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6 di awal surah Ali Imran. Baik. Sekarang ni kita akan pergi memetik. Apakah pelajaran atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada 6 ayat yang kita baca ni. Anak ni suka cakap Kelantan. Orang Kelantan ni kata nak pergi kutip. Nak pergi kutip mana pergi petik lah. Sama ya dia, kutip dengan petik. Tapi oleh kerana kita cakap orang KL ni, tak boleh kata kutip-kutip dah. Kena kata petik. Kita nak petik beberapa faedah yang boleh kita ambil. Dan ana harap, insya-Allah, kita buka peluang kepada para peserta sekalian, muslimin dan muslimat yang ada bersama kita di alam maya, di alam ni, supaya boleh kemukakan tadabbur apa yang dia faham daripada ayat yang kita bincangkan ini. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Tak apa, cuba kata. Cakap ya yang kita faham tu apa benda. Sama ada buka mic, buka kamera dia cakap, ataupun mungkin setengah orang tu dia tak mau cakap, dia tulis je. Kan? Jadi yang pentingnya cuba kemukakan apa yang kita faham daripada ayat yang kita baca. Baik, sebelum saya beri peluang, kita baca dulu yang sudah ada di sini. Ada 4 perkara. Syekh Jazairi rahimahullah, dia bawa kepada kita hidayatul ayat. Mana pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Yang pertama, taqrir uluhiyatillahi azza wa jalla bil barahin. Penegasan, penetapan
di atas ketuhanan Allah Azza wa Jalla dengan hujah-hujah yang mantap dan menafikan ketuhanan selain daripada Allah dari semua makhluk ciptaannya. Mana ayat ini menunjukkan bahawa yang berhak menjadi Tuhan hanya Allah. Yang lain itu semua makhluk yang lemah yang tidak layak untuk ditabalkan menjadi Tuhan. Satu. Yang kedua, subutu risalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuktian kesabitan atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan Al-Quran daripada Allah kepadanya. Nah, kita kata Nabi itu betul lah Nabi sebab dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dua. Yang ketiga, iqamatullah ta'ala al-hujjah ala ibadihi, penegakan hujah oleh Allah Ta'ala kepada hambanya dengan menurunkan kitab-kitabnya. Di antaranya Al-Furqan, Al-Quran, untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil dalam segala aspek kehidupan. Jadi Quran salah satu daripada hujah Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Kita tak boleh nak lari dah. Kita nak lari daripada Quran tak boleh, maka kita kena faham Al-Quran. Dan kita nak lari tak boleh, kita kena faham Quran. Yang keempat, kebatilan ketuhanan Isa Al-Masih kerana ia adalah makhluk yang dibentuk dalam rahim sebagaimana manusia yang lain. Yang bezanya dia tak ada ayah. Itu je yang beza. Tapi dia mak dia mengandung. Lama mana mengandung wallahu alam. Mungkin kita tengok di akhir-akhir nanti dalam di surah Ali Imran ni berbincang tentang keluarga dia, keluarga Imran. Di mana Allah Taala telah membentuknya sesuai kehendaknya. Mana mungkin ia menjadi Tuhan yang disembah bersama Allah atau menjadi anaknya. Tengok nota di bawah kata, dalalun nasara, kesesatan kaum Nasrani sungguh sangat besar dan sangat buruk, sangat keji. Kerana mana mungkin Nabi Isa menjadi Tuhan, sementara menurut keyakinan mereka sendiri, ia mati, dibunuh dan disalib. Puak Nasrani hidup pakai salib tu, sebab bagi dia Isa sudah mati, sudah disalib. Habis macam mana jadi Tuhan? Tuhan kena salib, pelik juga. Itu kalau kita bawa hujah. Hujah begini pun kita rasa dah ajaib, dah pelik dah. Macam mana boleh jadi Tuhan? Sedangkan kamu anggap dia sudah mati. Mati mana boleh jadi Tuhan? Dan mana mungkin ia menjadi Tuhan sementara mereka sendiri mengaku bahawa Isa anak seorang perempuan bernama Maryam. Macam mana jadi Tuhan? Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maka di manakah akal mereka? Itu aina tazhab, di manakah akal mereka tak boleh berfikir dengan cara yang waras. Jadi itu dia panggil Allah Ta'ala Maha Suci dari anggapan seperti itu. Jadi dalam kitab kita ni ada 4 faedah yang dapat. Jadi kalau kita nak korek lagi, biar boleh 5, kalau boleh 10 faedah lagilah comel. Lagi comel dah. Baik, sekarang ni kita buka sesi perbincangan kepada para jemaah sekalian. Boleh siapa nak kemukakan tadabbur yang dia faham, dipersilakan. Boleh ya kita buat. Silakan pengerusi. Tengok macam mana dengan mudakhalah, dia panggil mudakhalah ni, orang-orang yang nak bercakap. Ataupun kata tak nak bercakap, kita berhentilah, habislah perbahasan kitanya. Kan? Habislah kita punya perbincangan. Baik para jemaah sekalian, siapa dia ada cadangan ataupun nak kemukakan apa yang dia faham, kita kata dipersilakan. Ada soalan dia kata dalam ayat ini Allah gunakan perkataan dia. Habis? Ada kalanya ayat Al-Quran digunakan kami. Boleh jelaskan perkataan itu. Huwallazi yusawwirukum.
Dalam ayat ini Tuhan kata huwallazi yusawwirukum. Dia yang menjadikan. Ataupun nahnu, kami yang menciptakan. Itu dua-dua itu tidak jadi masalah. Yang pentingnya dhamir itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kalanya dia guna kami. Ada kalanya dia guna perkataan dia. Huwa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Huwa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu pelbagai uslub yang digunakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, ada yang nak tambah faedah ni. Kita duk tunggu faedah lagi ni. Berapa orang yang boleh tambah faedah, dipersilakan. Ataupun soalan-soalan untuk diperbincangkan. Mana yang boleh jawab lah. Tak boleh jawab, kita tangguh dulu. Sebab Quran ni sangat luas ilmu dia. Kepahaman kita juga bermacam-macam. Ada orang faham, ada yang kita boleh faham secara mudah. Ada yang perlu kepada penjelasan para ulama kita, insya-Allah. Itu dia panggil ilmu tadabbur Quran. Jadi kita setiap ayat yang kita baca, kita kena tengok apa dia kelebihan, apa kelebihan dia. Makna kalau kita nak ambil satu-satu, boleh lagi. Nah, macam Allah Taala sebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa al-hayyul qayyum. Dia tak kata ana. Ada juga ketika dia sebut dari ana, dia kata. Kita nak ambil lagi faedah mengatakan bahawa dalam ayat yang kita baca ni, tulislah faedah ni, mengandungi amaran keras dari Allah berkenaan dengan azab pedih menanti mereka yang menolak kebenaran dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk juga dalam tadabbur kita. Ayat ini mengajak, memberitahu kepada kita tentang siapa yang menolak kebenaran, siapa yang menolak apa yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang itu berhak untuk diazab. Betul. Itu juga termasuk dalam faedah yang dapat kita ambil. Silakan. Apa lagi ada? Kita ada 2-3 minit je lagi. Ya. Soalan dia, selain daripada Baqarah, Ali Imran, ada lagi ke surah yang bercahaya? Yang ada dalam hadis Nabi kata Zahrawaini. Az-Zahrawaini maknanya 2 surah yang bercahaya. Surah apa? Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi kita tak boleh nak tambah-tambah, kena kekal situlah. Nabi sebut 2 surah. Sebab surah lain tu ada cerita lain pula. Dan masing-masing ada cerita dia yang tersendiri. Setiap surah ada mizah dia. Ada panggil mizah ataupun ada kelebihan yang tersendiri. Isu yang tersendiri yang tersebut dalam surah yang surah itu. Jadi ada surah dia. Jadi kita setiap surah itu ada perbahasan yang tersendiri. Lebih-lebih lagi surah-surah Madaniyah, surah yang Al-Madaniyah. Zahrawaini yang bercahaya. Sebab apa dia kata bercahaya? Sebab dalam ini banyak isu khas yang dibincangkan seperti masalah hukum hakam, dan khususnya dalam Ali Imran ni kita bincang tentang perbincangan tentang ketuhanan dan lain-lain lagi. Wallahu alam, itu di antara nama yang Nabi sendiri sebut Zahrawaini, 2 yang bercahaya. Baiklah, kalau tidak ada lagi tak? Kita suka lebih pada perbincangan supaya lebih. Kalau tak adalah, kita break setakat itu dulu. Ustaz Reza, kita serahkan balik kepada pengurusi. Mungkin pengurusi nak maklumkan apa-apa projek-projek yang sedang dilaksanakan. Sebab tadi kita dah dengar projek yang awal yang saya dimaklumkan, iaitulah projek membina hospital di Maghrib di Yaman. Kemudian ada lagi lah projek-projek lain yang mereka NGO ni nak bantu dalam negara dan juga di luar negara. Wallahu alam. Jadi setakat itu dulu bagi saya. Subhanaka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Allah khairan Ustaz. Macam mana, boleh faham ke tidak tu? Itu kita nak dengar tu daripada para peserta. Sakit. InsyaAllah. Kalau InsyaAllah. pagi, Alhamdulillah Ustaz faham Ustaz. ah, Alhamdulillah. ya kalau faham ustaz tu susah juga. Ustaz je faham, nanti dia kata ustaz je faham, orang lain tak faham tu. Kita. Alhamdulillah faham. Apa yang Ustaz bentangkan tadi insyaAllah faham Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Auto wiper bulb. Auto wiper bulb. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk, Doktor. Assalamualaikum Terima kasih. Alhamdulillah. Ada dekat luar kejap ni Datuk. Baik. Jadi Datuk ada maklumkan tadi untuk anak updatekan jemaah terhadap beberapa program yang kita akan jalankan. Betul Datuk? Ya, ya. Ya, setakat ni insya-Allah alhamdulillah hasil kutipan bulan Ramadan pada bulan lepas kita telah berjaya melengkapkan yang pertama kutipan Hospital Yaman, dan yang kedua kita juga mengutip beberapa dana untuk kita membantu pembangunan ekonomi keluarga-keluarga di Yaman. Dan juga projek yang sama kita buat difokuskan kepada Afghanistan, Datuk. Jadi alhamdulillah juga dana yang kita telah kutip pada bulan Ramadan telah membolehkan kita untuk melangsungkan projek ekonomi ummah di sana. Antaranya kita ada plan membuka ladang-ladang ternakan, ladang-ladang di sana dia orang ada agak familiar dengan ternakan madu. So kita akan berikan modal permulaan untuk mereka dan pantauan oleh rakan NGO kita di sana untuk kita memastikan mereka ini ekonominya dibangunkan. Jadi untuk para penyumbang yang masih ingin menyumbang ataupun bersama kami membuka peluang juga untuk lakukan donasi, dan boleh ketika mana transfer amount tertentu itu kita letakkan reference untuk ke Afghanistan ataupun Yaman ataupun Syria. Setakat ni 3 negara yang kita fokuskan, Datuk. Ya. Alhamdulillah lah, itu peluang-peluang untuk para jemaah sekalian untuk mendapat ruang untuk perluaskan kita punya dana saham kita dalam negara dan juga keluar negara, tempat-tempat yang diperlukan. Terima kasihlah kepada Ustaz Reza dan juga pihak lokal yang menghidupkan majlis ilmu ini. Jadi setakat itu dululah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.